Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Hadi bin Miswan, pelajar pengurusan keselamatan dan kesihatan yang di pusat pembelajaran saya ialah di Melaka Learning Center, yang mana pada semester September tahun 2020 ini saya bagi subjek amalan kesihatan persekitaran telah diberikan tugasan untuk membentangkan dan buat kajian berkenaan dengan penyakit minamata. Jadi saya akan terangkan secara ringkas dalam masa tak sampai 10 minit ni apa yang saya maklum dan saya faham tentang berkaitan penyakit minamata, yang mana sedikitnya saya akan terangkan dari segi pengenalan dan keracunan merkuri dan apa-apa kesan pada persekitaran ataupun cara yang kita akan bincangkan tentang cara-cara untuk mengelakkan daripada berlakunya dan apa yang akan berlaku di tempat kawasan di Malaysia sendirilah khususnya. Okay, daripada apa yang kita dapat daripada slide yang saya telah sediakan ini, di sini saya terangkan sedikit dengan berkenaan dengan penyakit minamata. Apa itu minamata? Minamata ini adalah sebuah kawasan yang mana terletak di negara Jepun. Dia menghadap Laut Shirano dan dikenali sebagai Teluk Minamata, yang mana sebahagian besarnya adalah kawasan pantai dan penduduk dan pekerja di kawasan itu kebanyakannya adalah petani dan juga nelayan. Jadi apa yang berlaku? Ada sebuah syarikat yang mana dikenali sebagai Chisho Corporation telah menjalankan operasi syarikat itu di kawasan Minamata itu, yang mana sebahagian besar apa yang dibuat ialah dia membuat baja kebanyakannya, yang mana bahan buangan yang dikeluarkan berbentuk merkuri, yang mana dengan apa yang telah dibuang itulah menyebabkan berlakunya pencemaran pada laut dan seterusnya, menyebabkan penyakit, yang mana penyakit ini dikenali sebagai penyakit minamata. Jadi siapa yang terlibat? Sudah tentunya orang yang bekerja, terutamanya nelayan berani, yang mana mereka sebahagian besarnya menggunakan makanan laut yang mana diambil daripada pencemaran laut yang telah dicemari oleh metil merkuri tersebut. Itu sebahagian ya. Okey. Seterusnya keracunan merkuri. Saya terangkan sedikit dengan apa itu keracunan merkuri. Keracunan merkuri adalah merkuri merupakan unsur yang berlaku secara semula jadi, dan merkuri digunakan dalam pelbagai produk dan proses, dan pada masa ini proses industri yang menggunakan merkuri ialah menghasilkan klorin ataupun PVC yang pastinya digunakan secara meluas di pasaran dan di luar sana, dan seterusnya ada juga digunakan untuk kosmetik, farmasi dan juga vaksin bagi bahan-bahan pengawet, cat dan perhiasan. Okey, seterusnya apakah kesan kepada manusia dan kehidupan ini? Pastinya dengan pencemaran yang berlaku dengan pembuangan merkuri yang tidak terkawal, pastinya akan menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia dan kehidupan. Dan saya terangkan sedikit berkenaan dengan kajian kes merkuri.
yang mana pada 1952 hingga 1960 syarikat Ciso adalah syarikat yang maju dalam menjalankan perindustrian di Minamata ini, tapi disebabkan oleh pencemaran yang telah dilakukan telah menjadikan menyebabkan pekerja dan orang di sekitar itu telah mengalami kemerosotan sistem saraf, yang mana pada mulanya mereka penglihatan dan pandangan mereka menjadi kabut, dan seterusnya ada yang mengalami kerosakan otak, penglihatan pun berkurang, ada masalah, dan seterusnya ada yang sehingga ke tahap tidak sedarkan diri. Dan pada masa yang sama, semasa berlakunya kejadian pencemaran merkuri ini, ada sebahagiannya yang dianggap gila kerana kadang-kadang dia mula menjerit-jerit dan menjadi orang yang tidak terkawal. Dan seperti mana yang disahkan oleh Dr. Haji Mawar Sukawa dalam rujukan saya, dia melaporkan pada 1956 bahawa penyakit yang tidak dapat dijelaskan dari sistem saraf dia telah merebak di sekitar kawasan ini. Daripada jumlah ini, tindakan undang-undang telah diambil, terutamanya di negara wilayah yang mana syarikat Ciso telah menjalankan operasinya, dan sebagai penghakiman Mahkamah Daerah Tokyo juga telah memutuskan bahawa mereka mencadangkan bahawa syarikat Ciso perlu mematuhi cadangan mahkamah, yang mana mereka perlu menyelesaikan bayaran pampasan kepada pekerja-pekerja, strategi untuk mengurangkan dan menyahkan penyakit Minamata. Apa yang telah dilakukan iaitu melalui Minamata Convention on Mercury, iaitu perjanjian antarabangsa yang dirancang untuk melindungi kesihatan manusia dalam sekitar, yang mana daripada convention ini, iaitu Objective Convention ini ialah untuk melindungi kesihatan manusia dan persekitaran daripada pelepasan pembebasan merkuri ini, yang mana antara sebab utamanya dilaksanakan komisen ini ialah untuk memberi kawalan ke atas produk yang mengandungi merkuri, iaitu ekspor importnya adalah dilarang, dan produk ini merangkumi barang-barang yang tentu, yang mana pastinya ianya adalah satu produk yang dikawal daripada segi penggunaan dan diminimumkan lah. Jadi seterusnya, perancangan dan cadangan untuk mencegah masalah ini berlaku di Malaysia, yang mana kita maklum pencemaran merkuri ini pasti akan berlaku di mana-mana saja yang mana mempunyai kilang. Malaysia pula tidak terkecuali mempunyai kilang yang berkaitan dengan pembuatan yang boleh mengeluarkan atau bahan buangan yang merupakan bahan merkuri, yang mana pastinya kerajaan pun sudah mempunyai SOP atau prosedur untuk membuat pengawalan, yang mana daripada segi pengawalan, pencegahan apa yang dilakukan, iaitu kita perlu mengawal sumber yang mana merkuri itu kilang atau apa-apa perusahaan yang menggunakan bahan merkuri. Jadi sumber itu perlu dikawal dan dipastikan mengikut SOP atau prosedur yang telah ditetapkan. Seterusnya iaitu di rumah juga kita sebagai pengguna boleh buat pencegahan dengan memastikan barang-barang yang boleh menjadi sumber kepada merkuri diasingkan, atau kita
bagi pengguna membaca label-label itu dan memastikan bahawa ia tidak dibuang sesuka hati. Seterusnya, daripada segi pencegahan keracunan merkuri iaitu makanan, kita tidak boleh mementingkan kehidupan material tanpa memperhatikan hubungan antara satu sama lain, yang mana penyakit minamata ini ialah menunjukkan bahawa manusia boleh menyebabkan berlakunya masalah ini, dan manusia adalah pencipta kepada masalah ini, yang mana penyakit minamata ini pastinya juga mengajar kita tentang saling berhubung antara alam dengan manusia, yang mana hubungan antara manusia, sungai, laut dan kita saling memerlukan antara satu sama lain untuk bagi memastikan bahawa pencemaran global ini dapat dikawal dan dapat dihindarkan. Seterusnya, dapat memastikan bumi ini berada dalam keadaan baik untuk didiami dan oleh manusia. Saya rasa itu saja, dan beberapa rujukan yang telah saya ambil daripada penerangan saya ini, seperti mana dalam lampiran